Okey, itu saja. Sambung kursus. Okey, dah boleh lah. Boleh nampak slide? Boleh Daus. Boleh. Okey, Boleh besarkan lah. Ni saya rasa saya punya apa browsing masalah. Jadi kita cuba pakai browser lain. Tak ada masalah lah. Okey, untuk kita mulakan minta maaf sangat. Okay, untuk creating YouTube channel untuk kita buat YouTube channel, kita memerlukan Google account. Google account di mana Google account ni untuk kita berfungsi sebagai untuk kita melihat tonton video, kita boleh dapat share video dan kita komen video. So sebelum tu saya nak tanya, untuk Google account ni ada masa yang belum create ke macam mana? Maknanya untuk create channel ni memang memerlukan Google account lah. Ada yang belum ke? Kalau sebab saya kalau belum kita boleh terus hands on lah untuk kita createkan Google account. Kalau tak ada, semua dah ada Google account, tak ada masalah lah. Dia orang boleh guna ID Delima kan, MOE tu, MOE DL. Boleh juga. Tak ada. Jadi kita boleh katakan semua dah ada lah. Okey. Okey, untuk seterusnya untuk kita sign in, boleh tengok ini saya buat slide secara ringkas ya. Untuk sign in tu kita boleh tengok pada bahagian sebelah kanan ada saya highlightkan dengan bulatan merah tu. So boleh pada sign in di situ. Okey, yang ni yang kita akan masukkan kita punya akaun Google lah. Akaun Google. Kalau macam ni contohnya @gmail.com. Okey, lepas tu kita boleh next. Okey, bila dah next nanti kita akan nampak satu profile account tu. Profile account yang ni saya ambil contoh lah, contoh daripada bahan daripada internet saja. Tu gambar lain tu, nama pun lain tu. Apa tu untuk profile account tu cikgu semua boleh pergi ke create channel. Ada menu bar create channel. Boleh nampak semua Boleh nampak slide? Okey. Lepas tu dekat sini kita akan ada dua option lah. Dua option untuk menggunakan create channel tu. Sama ada kita nak gunakan kita punya Google account name yang seperti yang didaftarkan sebelum ni, ataupun kita nak use custom name lah untuk kita punya channel tu. Sebab kalau kita guna use your name, beza dia untuk semasa pendaftaran Google account tu tadi, maklumat nama kita yang kita gunakan di Google account tu dia akan samalah di menu yang pada use domain ni. Kalau kita untuk membuat perbezaan nama dengan Google account tu dengan nama channel kita boleh buat use custom name. So boleh pilih salah satu, tak ada masalah, sama je. Cuma perbezaan dari segi display nama tu saja. Yang ni boleh pilih salah satu. Yang ni kita cuba untuk yang ni saya cuba buat yang use custom name lah. Untuk use custom name ni kita akan nampak menu seterusnya adalah channel name tu. Di sini yang kita akan letak channel nama kita. Channel nama kita. Terpulanglah apa-apa, ini sebagai contoh saja untuk saya terangkan. Sebab yang ni memang simple je lah untuk kita create channel ni, memang mudah je. Lepas tu boleh terus pada create. Okay, lepas create kita akan terus dapat untuk channel lah. Contohnya saya cuba sekejap Okay, sebetulnya saya akan cuba buka
YouTube. Okay, sign in. Yang ni memang yang saya punya sendirilah. Tak ada channel lah. Cuma ada video lama-lama saja. Yang ni yang saya nampak nama channel. Yang ni macam saya kata tadi, yang nama akaun Gmail ni, dia akan ada beza lah. Dia akan guna kita punya Gmail account tu. Kalau kita ambil yang selain daripada custom tadi tu, kalau kita ambil custom, dia akan bertukar lah mengikut nama yang kita letak. Jadi untuk customize channel ni, slide pun, saya cuba tengok. Okey, nampak slide Dah nampak Okay, untuk customize, bila dah create channel, sebab untuk create channel tu memang mudah je, tapi sebenarnya channel ni dia sebenarnya untuk yang free ni mudah lah, sebab dia ada polisi-polisi dia. Yang tu saya pun tak explore sangat sebab saya memang tak aktif, cuma gunakan ada beberapa perkara saja untuk channel ni, jadi saya tak terlalu extreme untuk channel. Jadi untuk polisi subscription tu nanti saya akan cuba tengok. Okay, untuk customize channel, di sini kita boleh nampak untuk customize channel, manage video lah. Untuk first starting kita. Okay, untuk customize channel, boleh add on lah. Siapa yang berkesempatan untuk add on, boleh terus kita add on, tak ada masalah. Okey, bila kita klik pada customize channel, dia akan pergi kepada YouTube Studio. Kalau pasal ni dia akan jadi YouTube Studio lah, lambang YouTube Studio. Ini untuk kita punya menu, untuk kita punya dashboard dan sebagainya lah. Nanti saya akan tunjuk satu persatu. Okey, dia akan pergi pada studio, dan di customize ni dia akan ada 3 bahagian, 3 menu: layout, branding, basic info. Okey, yang ni saya akan terangkan satu persatu juga nanti untuk first starting kita untuk channel. Okey, pada layout kita boleh nampak channel trailer for people. Yang ini untuk kalau kita add channel trailer lah di kita punya dashboard. Selalunya dia akan ada di paparan sini lah kalau kita letak apa semua. Ini Cik Cikgu semua boleh add lah yang kita punya video untuk kalau nak seller. Lepas tu feature video for returning subscriber. Ini pun untuk video, next video tu lah. Kalau katakan kita ada memang aktif dan kita ada katakan video yang selepas untuk yang kita akan upload, kita boleh letak di sini lah untuk next video untuk kita punya channel tu. Untuk panggil balik subscriber yang ni, sebab diorang akan dapat notification lah bila diorang subscribe kita, diorang akan dapat notification untuk video. Jadi ini ada salah satu untuk cara untuk menarik balik untuk audience untuk tengok kita punya video lah. Okey, seterusnya kita tengok session ni cuma maklumat saja. Popular upload semua, single playlist, script playlist. Ini kita punya section kita lah. Kalau nak buat playlist untuk pengasingan video, mungkin bahan-bahan, contohnya playlist untuk matematik ke ataupun sejarah. Okay, so video-video tu akan bersusun lah ikut playlist yang kita buat tu, kita create tu. Selebihnya boleh tengok lah, dia ada untuk live. Untuk live nanti kita tengok Okay, untuk branding selalunya yang inilah yang buat menarik minat orang untuk branding ni. Branding ni untuk yang pertamanya adalah profile pictures. Okay, ini profile pictures kita lah. Macam saya ni pun tak ada profile pictures. Kalau nak kita boleh upload contohnya kalau nak upload profile pictures, boleh cari mana-mana image.
So boleh nampak semua tak ada masalah So klik publish. Okay. Kita cuba upload. Siapa nak add on pun boleh terus boleh je add on. Mungkin file besar tak apa, saya cuba. Okay, tak apa nanti. Okay, untuk seterusnya banner image. Okay, banner image kalau kita tengok contoh ni, dia punya banner atas lah kita punya. Ini desktop, ada contoh desktop. Okay, yang ni untuk paparan di laptop. Yang ni untuk mobile lah. Jadi yang ini cikgu semua kena berhati-hatilah untuk kita upload banner image ni, sebabnya save area tu berdasarkan yang diberi saja. Boleh nampak semua yang saya highlightkan ni. Berdasarkan pixel yang ditetapkan lah. Maksudnya kita save area dia. Jadi tak ada nanti kita upload ada gambar terpotong ataupun ada gambar yang kita dah edit tapi tak fully masuk ke dalam kita punya banner. Banner ni saya cuba tunjuk Okay, upload. Okay, yang ni kalau tengok boleh nampak semua Okay, kalau kita tengok dia ada 3 bahagian kat sini untuk banner ni. Okay, yang pertama viewable on TV. Ini yang saya kata tadi lah, kalau desktop apa semua yang screen yang beresolusi besar, dia akan paparannya adalah pada bahagian belakang ni lah. Okay, yang ni dia akan nampak keseluruhan dia. Okay, yang ni guna di komputer, maaf lah, ini untuk yang TV, viewable on TV. So dia akan nampak ke semua keseluruhan gambar, image. Okay, yang keduanya viewable on desktop. Okay, on desktop sebahagian center tu saja. Ni contoh sebahagian center tu saja dia akan displaykan kita punya banner. Dan seterusnya viewable on all device. Ni mungkin smartphone ataupun tablet. So dia akan kecil lagi. Okay. Kalau ada gambar nak upload boleh kita dan okay, dia akan tukar. Lepas tu publish. Okay, dah publish. Kita cuba bagi kita punya dashboard. Kita reload. Dia contohnya inilah kita punya ni, ataupun kita panggil dia YouTube channel art. Kalau dia YouTube channel art yang bahagian banner ni, kita panggil dia YouTube channel art. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak pergi pada untuk buat YouTube channel art ni. Image dia. So boleh nampak semua So macam tadilah dia kata sebahagian untuk desktop, sebahagian center ni saja dia akan paparkan. Okay, seterusnya video watermark. Ni video watermark ni untuk watermark lah, pengenalan kita lah, watermark untuk pengenalan kita supaya tak ada copyright, isu copyright berkenaan dengan video yang kita publish. So orang lain tak boleh ambil lah kita punya video untuk upload, di-upload semula sebagai hak cipta dia. So yang ni pun sebenarnya penting jugalah, kalau bahan bantu adalah bahan-bahan yang memang cikgu-cikgu semua yang hasilkan sendiri.
untuk kita lindungi kita punya copyright kita untuk digunakan oleh orang lain. Okey ya. Setakat ni boleh ada nak tanya ke setakat ni? Cikgu kalau ada soalan cikgu boleh tanya je. Boleh tanya sebab Dia lagi senang, cikgu ada masalah cikgu tanya. Ada soalan cikgu tanya terus. Mudah Cik Firdaus akan jawab. setakat ni semua okey ya? Sebab dia untuk customize ni, inilah kita kena nampak pada layout ni pada bahagian muka hadapan tu lah. Hadapan, branding, kita punya profile pictures, ini pun boleh upload. Cuma berhati-hati pada format yang digunakan lah. Contoh, upload PNG format dia at least dia kata 98x98 pixel sahaja. Yang ni berhati-hatilah untuk kita save area sebarang bahan yang kita upload. Sama juga dengan watermark, dia tengok dia kata situ 150x150 pixel sahaja. Jadi sebahagian kecil saja. Ini adalah contoh sebahagian kecil yang akan display pada video kita nanti. So mesti size macam profile pictures PNB ataupun kurang daripada PNB. Watermark ni pun 1 MB sahaja. Boleh ya setakat ni ya? Okey, seterusnya kita tengok pada basic info. Okey, basic info ni pun kita punya bahagian untuk editing lah. Edit untuk channel name. Ini pun boleh tukar. Tapi kalau katakan tadi guna yang custom tadi tu, maksud cikgu-cikgu boleh buat lagi yang custom tadi, maksudnya boleh panjang lah. Yang ni sebab saya guna Google ya. Saya guna Google, nama Google, tak guna custom. Jadi paparan dia hanya macam ni je lah. First name, last name. So channel description ni, okey ni sebarang penerangan lah, description di channel cikgu semua. Yang ni pun saya selalu buat kalau katakan cikgu ada buat ambil daripada background muzik. Okey, background muzik daripada YouTube juga lah, YouTube yang kita download, then kita letakkan dalam background muzik kita punya video. Yang ni pun cikgu kena declare dia punya lagu tu, sumber tu daripada mana, supaya tak ada isu copyright claim daripada mana-mana pihak lah. Yang ni memang kena berhati-hati lah. Memang kena berhati-hati sebabnya kita tak nak nanti kita upload video background muzik, tiba-tiba nanti, sebab sekarang ni saya rasa polisi pun bila tak ada sumber lagu tu ataupun memang ada orang claim sebagai copyright issue, memang nanti kalau macam lagu ke video yang cikgu guna yang ambil daripada sumber yang luar lah untuk kita lengkapkan kita punya bahan, ada antaranya yang memang akan hilang. Macam contoh background muzik tu nanti dia akan hilang. Video tu tak ada background muzik, dia akan hilang. Sebabnya ada aduan tentang isu copyright. Jadi yang ni kalau boleh di bahagian ni lah kita akan declare untuk kita punya upload tu nanti. Bahagian description tu. Ini untuk channel description tu. Okey, yang bahagian channel URL ni pula, inilah URL channel kita. Yang ni bila kita dah create channel nanti memang akan dapat URL ni dan boleh copy lah untuk kita sharingkan orang lain. Okay, untuk seterusnya links add links to site you want to share with viewer. Okay, ni kita nak tambah kita punya link, boleh letak mungkin social media, macam Facebook, kita letak link Facebook sini, ataupun kita ada blog, website, untuk kita berkongsi link kita dengan viewer kita yang ada bahagian info.
Jadi di situ nanti dia akan, dia contohnya terletak, cuba terletak website. Okey, kita cuba Daus, ada soalan Ya. Daus. Oh ya, ada soalan? Okey. Ni daripada Puan Suraya. Tuan, berapa lama nak tunggu kalau untuk declare copyright lagu? Maksud Minat tunggu masuk tu? lagu ni. Tak tahu lah maksudnya berapa lama nak declare copyright lagu tu. Maksudnya yang boleh. Dia kena declare ke macam mana? Kalau Dia kena, kita masukkan lagu. No? ada. Lagu memang kena declare lah, tambah kalau lagu-lagu yang kita upload, yang kita download daripada YouTube ataupun mana-mana sumber yang bukan hak milik kita yang sendirilah. Contoh kita pergi dekat YouTube, kita ambil lagu dan kita download dia sebagai MP3 dan kita masukkan ke dalam kita punya video untuk sebagai background muzik, dan kita declare masa kita upload tu. Tak apa, nanti masa upload tu saya akan tunjuk bahagian mana nak declare tu. Dia tak ada tunggu lama, cuma kita bagi tahu je lah, bagi tahu di mana sumber tu diambil. Tu saja. Yang bertanya tu faham Boleh, tak apa, nanti saya tunjuk masa kita nak upload video tu. okey. Terima kasih. Itu lagi senang lah, nanti lagi nampak. Okey, macam tadi kita create link website ataupun boleh ni untuk kita punya profile. Pada bahagian ni boleh nampak cuba lagi satu, Facebook, facebook.com. Okay, contoh soalan tak aktif, link ni tak aktif. Kita ke reload. Okey, boleh nampak pada bahagian sebelah kanan ni. Website, Facebook. Ni untuk kita create kita punya link untuk viewer kita lah, untuk sebagai info kita kalau orang nak cari Facebook. Okey, boleh klik sini. Sebab ni link ni tak aktif boleh nampak semua ataupun boleh letak lagi lah Instagram, yang media sosial, tak ada masalah. Dah, boleh besarkan sikit tu. Nampak kecil halus sangat. Nampak kecil Okey. Okey, nampak okey. Yang ni. Tak apa, kita klik lagi satu. Cuba. Satu. Kita bentuk Instagram. Okey, dia ada Instagram. Instagram, Facebook, website, macam WordPress tadi, saya tulis wordpress.com, Facebook, instagram.com. Dia akan keluarlah kita punya link blog, website, tak pasti saya, blog, website, Facebook, Instagram. Twitter saya tak pasti boleh ke tak Twitter. Sebab dia akan klik terus kita punya link. Kita punya bahagian link lah untuk boleh Ini untuk kita create link lah, add link lah. Bila kita create, then publish saja. Publish. Okay, ni untuk links on banner. Berapa bilangan links untuk kita letakkan di banner. Kita cuba tengok balik berkenaan dengan bahagian links ni. Apa semua boleh ke ataupun ada sebahagian saja yang boleh. Okay, ni contact info, email lah. Email.
email kita. So saya cuma nak ingatkan lah untuk kita menggunakan macam Google account. Sebab saya banyak dapat ni lah, dapat malam-malam banyak yang kita jumpa, di mana akaun Google diorang tak recovery dengan mana-mana akaun kedua, email kedua ataupun dengan nombor telefon. Sebab sekarang ni memang polisi Google pun agak strict juga kalau kita pasang pun. Sebab kalau mana kita login ke device lain yang kebiasaan kita, contohnya kita biasa guna desktop, tiba-tiba kita beli device yang baru, kita login ke situ, Google akan minta kita verify Google account tu. Jadi yang tu cikgu semua kena ambil alert alert tentang verified account Google tu. Tak silap ada dua saja, sama ada daripada kod SMS, maksudnya kita register nombor telefon kita lah, masukkan login nombor telefon dan kita verify melalui email kedua. Tapi kalau email kedua, so verify kod dia akan hantar kepada email tersebut. Sebab banyak yang kadang di block dia punya account apa semua sebab orang gagal untuk verify, ataupun kadang password lupa. Untuk verify tu gagal, memang block account aktif lah. Itu saya ingat lah, yang tu memang penting lah. Tapi untuk yang keduanya, untuk kalau betul untuk cikgu yang nak untuk buat channel, kalau boleh asingkan dengan email biasa, dengan email untuk channel tu lah. Ini untuk YouTube channel ni, create lagi satu Gmail untuk channel sahaja. Yang tu lagi baik. Sama tak? Dalam create satu email untuk channel, then dalam semasa pendaftaran tu masukkan register lah untuk verify nombor telefon dengan email kedua. Itu lagi baik. Lagi sama kita punya account. Boleh? Setakat ni untuk bahagian customize ada nak tanya? Customize tu saja. Ni untuk upload video Untuk customize okay, untuk customize layout, bahagian layout, branding, basic info. So kalau tak ada apa, yang ni yang saya kata save area ni kena ni lah, ini mungkin lama, kena tengok, make sure ikut pixel yang ditetapkan supaya tak ada bahagian-bahagian yang terpotong ataupun tak masuk keseluruhan. Okay, untuk upload video untuk upload video, okay, yang untuk first upload video ni yang saya cuma boleh tunjuk upload video saja. Sebenarnya dalam untuk upload video, dia ada lagi satu post di mana untuk membuat live. Untuk live ni saya tak dapat buat sebab saya kena verify saya punya account dengan YouTube dulu. Selepas verify tu baru boleh buat live tu. Yang tu saya tak verify sebab saya pun tak memang tak pernah membuat live untuk YouTube, sebab YouTube punya live ni memang memerlukan talian yang agak laju lah. Untuk streaming memang agak laju untuk YouTube. At least 100 Mbps kita punya talian internet lah. Kalau 20 Mbps, 30 Mbps memang live memang akan lag, memang lag teruk sangat. Memang akan nampak gambar tu memang lambat sangat untuk upload, dan orang untuk view live tu pun memang agak delay. Jadi kalau at least kalau untuk live ni requirement ni at least 100 Mbps untuk talian internet lah. Itu memang sesuai sangat. So untuk ada video, tak apa saya tunjuk je terus macam mana.
So sebelum upload video ada soalan tak ada? Okay, untuk manage video ni selepas kita upload video kita akan pergi pada manage video pula. Okay, untuk upload okay, boleh pergi pada bahagian sebelah kanan yang paling kiri sekali untuk create ni. Create, lepas tu kita akan nampak menu untuk upload video. Okay, seterusnya okay, nampak paparan ni upload video. Okay, select file. Okay, boleh pergilah pada bahagian video untuk kita upload. Mana yang di simpanan cikgu-cikgu semua. Okay, sebagai contoh je lah. Video ni berdurasi 3 second saja. Okay, bila kita dah upload, kalau kita pasang dia akan processing ni dia akan berjalan terus Processing ni bahagian ni. Yang ni memang laju lah pasal video tu 3 second je. Jadi kalau banyak lagi video tu dia akan berterusan je. Boleh tengok status di sini. Dia akan kalau video kita tu memang HD. Okay, first step dia akan upload yang SD dulu, standard definition dulu. Okay, selepas habis standard definition, dia akan pergi kepada high definition secara automatik. Boleh tengok di sini, di bahagian bawah ni, processing dia. Dia first bila kita upload, dia akan SD dulu, standard definition iaitu 480 lah, 480 pixel. Dan selepas habis SD, dia akan terus ke high definition. Kalau source video kita tu memang high definition lah. Kalau source tu SD saja, source sampai SD saja. Kalau memang source video kita HD, dia akan download semua SD, boleh tengok SD dengan HD. So ini kita tak perlu pilih lah, memang dia akan terus saja processing untuk SD dengan HD. Okey, untuk bahagian title ni bolehlah. So, contoh satu, okey. Description ni pernah pasal video lah. Okey, di sini yang kita akan declarekan mana-mana video ataupun muzik background yang kita gunalah. Selalunya saya akan tulis sumber background muzik. Okey. Yang bahagian ni saya akan copy balik link yang daripada YouTube tadilah. Contoh copy balik YouTube yang kita ambil tadi daripada channel yang kita ambil tadi, pastekan saja di sini. Tekan contoh. Okay, kalau kita ada ambil konten daripada sini, kita boleh ambil je link ni. Dan paste di sinilah, mana sumber lah, mana sumber yang kita ambil, kita akan link. Ataupun ada konten-konten yang kita ambil tentang bicara ataupun folder untuk kita gunakan dia punya video, macam untuk kita punya sebagai cut with video kita lah, selingan kita punya video dengan folder-folder yang ada kita ambil daripada mana pun
Yang ni cara yang saya buat lah. Ada, kalau dulu pun saya ada kontak, kadang ada yang dia bagi tahu di bahagian bawah ni maklumat kalau kita nak share ataupun nak guna pakai, ataupun dia akan bagi maklumat kat sini untuk kita hubungi dia, untuk minta permission untuk kita hubungi, publishkan dia punya sebahagian dia punya konten dia tu. Boleh faham tak? Bahagian ni pun setakat ni saya guna macam gini, tak ada masalah lah. Tapi ada juga yang ada tak terima juga cara macam ni. Tapi tak banyak lah yang saya dapat, tapi setakat ni semua tak ada masalah. Memang boleh, kita akan declarekan saja macam ni, ataupun boleh, ataupun apa-apa sajalah untuk kata sumber konten, sumber video mana-mana, kita akan masukkan saja di bahagian description ni untuk kita tahu yang ini bukan, ada sebahagiannya bukan originalnya daripada kita, supaya tak ada isu daripada mana-mana pihak untuk right claim isu lah. Yang ni ini memang kita kena jaga. Kita sebagai, kalau nak buat konten secara online, mana-mana platform pun, mana-mana platform kita nak buat live ataupun nak buat konten online, memang copyright issue kita kena jaga. Kalau cikgu-cikgu pasal semua, yang mana kalau biasa tengok live yang macam live gaming ataupun live apa-apa, selalu background muzik ni dia akan tak guna lagu yang daripada original song. Maksudnya bukan penyanyi asal, dia akan guna lagu-lagu cover yang bukan daripada mana-mana agensi. Kalau cikgu selalu tengok live live video lah, secara di Facebook, dia akan guna cover song untuk jadikan dia sebagai background muzik, sebab memang akan ada isu copyright. Yang tu memang kita kena jaga. Memang etika tu memang kita kena jaga supaya tak ada masalah di mana-mana pihak lah. Setakat ni saya guna macam ni, memang tak ada masalah. Memang macam selalunya saya guna untuk background muzik saja. Memang background muzik saya akan download daripada YouTube, then convert dia kepada MP3, dan sumber tu saya akan link, sumber tu saya akan masukkan ke dalam description ni. So berapa lama menunggu, yang tu saya tak pasti berapa lama menunggu. Selalunya saya letak link ni saja. Dan setakat ni memang tak ada isu, sebab at least lagu itu memang lagu yang kita declarekan daripada mana sumber yang kita ambil. Contoh kalau gambar, kita buat konten, kita ada selipkan satu gambar-gambar lah, gambar-gambar. Contoh macam gambar ni, tapi kita download daripada source, contoh daripada sumber-sumber lain. So kita kena beritahu lah, kita kena buat watermark gambar tu, source dia daripada mana. Kena letak kat watermark dia. Contoh macam ni, watermark lah, ada Carnegie Brothers ni. Ni watermark lah. So dia akan buat lah di sini. So kita kena declare kat, sama kat, kita kena declare kat mana, walaupun gambar, contoh konten yang memang kita seling apa orang panggil, selang-seli lah dengan ada gambar. So gambar tu pun kena beritahu, kita kena buat watermark juga di bahagian-bahagian tepi sini ataupun atas, sumber tu daripada mana. Contoh pada blogspot.com ataupun pada Facebook personal lah, Facebook individual, kita akan letak juga sumber tu daripada mana. Kecil saja di situ. At least kita tahu itu sebenarnya bukan adalah gambar yang betul-betul original daripada kita. Boleh ya, sebab saya suka tengok yang contoh channel macam ni ya, dia memang dia bagi konten tentang filem. So ni tak pasti. So yang ni pun selalunya dia akan letak copyright lah, contoh-contoh copyright. Tengok ni macam ni contoh, boleh nampak dia letak gambar, so dia akan letak di mana punca sumber gambar tu. Boleh nampak cikgu semua Ni contoh tadi mana kita nak selingan gambar, kita punya konten tu dengan gambar tu. So boleh tengoklah, boleh, cikgu pun boleh review mana-mana. Sebagai contoh ni boleh tengoklah mana-mana orang panggil speaker lah, speaker secara YouTube.
Dan salah satunya antara speaker yang banyak ni lah ML Studio lah. So ini yang saya cakap tadi, contoh untuk kita declare mana sumber gambar kita. So ini memang kena jaga memang kena jaga. Seterusnya, okay, yang bahagian ni faham kan untuk sumber, declare sumber ni? Faham tak? Ataupun ada nak berkongsi, lagi bagus kalau ada yang berkongsi yang sebelum ni memang kalau memang dah ada dah banyak buat konten, nak bagi kita pengalaman macam mana kita nak declare sumber-sumber luar untuk kita punya channel ataupun kita punya konten untuk streaming. Ada nak kongsi? Lagi bagus kongsi, kita santai je hari ni sebab kita pun yang ni kita nak tunjuk channel, nak create channel saja. Mungkin ada yang lebih tahu ataupun ada silapnya daripada saya ke macam mana ke nak berkongsi supaya kita dapat sama-sama kita belajar. Ada daripada cikgu nak berkongsi? Terutama bahagian sumber ni lah, saya buatkan bahagian sumber ni. Okay, cikgu boleh bagi pendapat you kalau ada cikgu pendapat yang sesuai. Mungkin ada yang dah sebelum ni memang dah banyak dah buat bahan. Dia kalau dah banyak video yang dia naik tanpa channel, boleh tak dia upload kemudian? Macam mana? Dia dah buat banyak YouTube kan, tapi dia tak ada channel kan. Boleh kemudian ni masukkan channel dia. Boleh. Boleh, maksudnya kita tadi kita upload video je lah. Tapi kalau katakan ada yang size dia tak ada salah, dia memang sekarang video dia boleh support sehingga 4K. 4K, 2K, Full HD, Full HD 60 per second, 50 per second, 720, 480, 320 dengan 144. Sekarang itu tak ada masalah. Paling tinggi 4K. 4K resolusi. Tapi kalau ada siapa nak berkongsi tentang bahagian untuk kita declarekan ni, boleh memang saya lalu kan sebab kalau kita tengok ni pun kalau speaker ni pun dia akan declare dia punya content dia, sumber gambar dia ambil ni, Netflix and Next Entertainment World, yang ni dia akan bagi tahu, dia memang kena bagi tahu sebab di mana poster ni diambil. Jadi kalau ada yang untuk bahagian YouTube ni boleh kongsilah. Kalau mungkin ada cikgu yang memang dah biasa buat konten apa semua, ada ke? Tak, setakat ni saya memang guna yang macam ni lah. Untuk YouTube ni selalu saya guna untuk background music saja. Lalu memang video tu daripada saya lah, memang saya create si video tu, semua background music tu yang saya ambil semua daripada luar. So, saya akan letak background music memang saya akan letak sini, ataupun boleh buat sini background music, so kita akan bagi link saja. So pihak YouTube tahulah yang kita ambil daripada sumber yang mana. So ada lagi nak kongsi daripada bahagian ni? Mungkin ada untuk nak kongsi sebelum kita pergi pada seterusnya, ataupun ada soalan? Macam tadi kalau katakan video tu resolusi tu dia memang akan upload secara automatik sajalah. Kalau katakan kita sampai 2K, 2K resolusi dia akan upload SD, HD, 2K dan seterusnya 4K. So video ni hanya HD sahaja. Jadi dia akan upload sehingga HD sahaja. Tak ada nak kongsi nak kongsi pasal untuk declare. Sebab kita tak boleh nak sembrono untuk kita letak lagu ke apa ke, tak boleh nak kita nak letak sembrono konten yang kita ambil pada sumber luar terus kita upload ke YouTube. Itu pesanan yang saya minta cikgu jaga untuk etika tu. Okay, untuk sebelah kanan kita tengok ini adalah video yang kita upload tadi untuk kita berkongsikan dengan orang lain. Kalau katakan untuk
copy untuk kita kongsikan melalui medium-medium lain. So, kita akan guna video ni lah. So, kita boleh copy video ni dan boleh share lah. So, playlist ini kalau cikgu ada klik playlist lah pada bahagian ni tadi. So, cikgu boleh masukkan. So, masa ni tak ada ataupun nak klik sekarang pun boleh. Contoh mungkin ada video untuk matematik ke sebagainya, boleh klik lah. So, kita asingkan. Cikgu ada buat video, mungkin ada 2-3 perkara yang cikgu buat berbeza, cikgu boleh asingkan dalam playlist. So audio ni pun ini pun kena ni sebabnya ramai tak yang upload, lepas tu bila dia share link ni orang tak boleh tengok, tak dapat view dia punya channel tu, dia punya content tu, sebab dia yang pada bahagian audience tu. So kalau katakan tak ada masalah, inilah boleh pilih lah memang untuk kanak-kanak ataupun yang memang atas 18 tahun ataupun ada untuk kalangan age restriction ni. Kalau katakan yes, yang ini nanti kalau optionnya ni YouTube akan minta viewer untuk verify umur. Viewer bukan kita viewer lah. Satu kata ada yang berkongsi konten tapi mungkin di sini ada kesalahan dia, orang tak dapat tengok dia punya konten dia punya video channel dia tak dapat tengok. So, YouTube memang dia akan minta verify viewer untuk memastikan dia memang over 18. Selalunya memang saya akan upload yang ni, option yang ni lah ataupun yang ni. So yang ni memang boleh, tak ada halangan lah mana-mana. Boleh cikgu untuk bahagian upload. Ada nak tanya untuk bahagian ni? Bahagian audience. Semua ingat yang ni lah, semua yang ni kalau pilihan kita pada yes ni memang YouTube akan minta viewer tu akan verify umur melebihi 18. Yang ni sajalah. Kalau katakan memang kita ambil yang ni je. Okey okay, kalau tak ada masalah. Yang ni paid promotion ni lain lah. Kalau kita ada content paid promotion, like product placement, sponsorship ataupun endorsement pada mana-mana lah. Ini yang lebih advance lah, yang memang premium punya account. Kita pergi pada next. Okay, ni tak ada apa, ni cuma video elements daripada ads and end screen untuk promote related content. Kalau kita nampak ni, promote related content kepada penghujung video kita ataupun ad card ataupun untuk promote related content semasa video kita. Ini untuk kita untuk bisnes lah, susah lah untuk bisnes, untuk kita add promote promosi lah, untuk promosi ataupun card sepanjang video kita tu dia akan kita tengok kita akan tambah video untuk promosi. Mungkin kita akan letak di bahagian sini ataupun di tengah ataupun di tepi untuk sebagai promosi. Ini lebih sesuai pada untuk yang berniaga lah, ataupun nombor telefon untuk ni lah, untuk konten kita, nombor telefon untuk promosi ya. Sama kat atas ni, cuma dia di akhir skrin lah, kita nak buat kredit tentang promotion apa-apa yang berkaitan dengan konten apa semua. Pada sini lah, ni bila elemen lah. Ni semua cikgu boleh try je, cikgu boleh try, boleh cuba, boleh add-on je terus untuk macam mana untuk kita add semua elemen-elemen ni. Dia tak ada sebab benda ni simple je. Dia add, upload, publish, macam tu saja. Kita add, kita upload, kita publish. Itu saja sebab dia
Dia dah ready dah semua dah dalam YouTube ni, memang mudah dah. Okay, untuk next pula visibility ya, untuk dia punya macam orang kata apa, kebolehupayaan. Kebolehupayaan okay, kebolehupayaan dia, visibility dia. Ini untuk bahagian set of publish ni, okay, dia ada 3 bahagian: private, unlisted dengan public lah. So kalau macam private ni hanya owner dengan sebahagian viewer sahaja yang boleh view lah kita punya content tu. So kita akan klik, kita akan invite dia by email lah. So kita akan masukkan email viewer tu lah, contoh macam ni je lah email.com, dan kita akan tekan done lah. Ataupun kita nak minta dia notify, sistem notify pun boleh klik pada notify. Okay, ini untuk private untuk private. So untuk unlisted, okay, unlisted ni dia tak akan list pada public. So sesiapa sahaja yang ada link ni saja yang akan boleh view content tersebut. Faham so macam orang cari, macam kita tulis tajuk mengajar ABC. Okay, contoh title mengajar ABC. Jadi untuk kita search di YouTube platform tu mengajar ABC, kalau kita search daripada unlisted ni memang kita punya content takkan keluar lah, kecuali individu yang mempunyai video link ni saja yang kita sharekan saja. Faham beza dua ni? Boleh clear untuk perbezaan dua ni, private dengan unlisted ni. So maksudnya dia tak akan listkan kita punya video dalam home lah, dalam YouTube lah, kecuali kalau kita share dengan individu, dia akan buka tu sekadar melalui link sahaja untuk kita pergi pada kita punya content. Okay, so clear untuk perbezaan dua ni, private, unlisted. Khususnya public. Okay, public ni public lah. So public ni tak ada masalah lah. So memang dia akan set sebagai open lah, open content lah. So kalau orang browsing kita mengajar ABC, so dia akan browse music, kemungkinan besar memang content kita tu ada antara yang recommendation browsing lah. So yang ni untuk yang set as instant premier ni untuk viewer dengan owner, untuk viewer dengan owner channel ni dia boleh tengok dalam satu masa yang sama lah, boleh tengok dua-dua lah dalam satu masa yang sama kalau set as instant premier ni. So untuk bahagian set and public ni okey So ini kategori ni make sure lah mana pilihan yang terbaik, public ke, ataupun kalau untuk bahan-bahan PDP untuk kita punya pelajar sahaja, memang tak nak berkongsi, ataupun memang untuk pelajar kita sahaja, bolehlah guna unlisted ni. So cikgu boleh sharekan diorang link yang sepatutnya. So contohnya untuk bahan PDP sejarah, okay, kita selesai buat konten apa semua, upload video dan kepada ini kepada student. So dia akan dia terus direct pergi kepada konten kita. Ini pun salah satu kegunaan dia lah untuk kita tak openkan kita punya konten tu kita tak openkan, hanya yang punya link saja. Yang ni kita invite dia by email lah, untuk view kita punya. Ini mungkin yang private ke apa, ataupun yang tak tahulah yang kategori konten macam mana, saya pun tak pasti. Lalu saya pakai unlisted dengan public lah. Kalau student pun kalau student yang ni saya ingat yang salah satu yang saya pakai ni sebab kalau untuk student untuk berkongsi sebarang video tugasan apa semua, memang kita akan pakai unlisted lah.
Sebabnya kadang tajuk tu sama lah, tajuk tu sama dengan konten-konten yang lain, takut keliru mana yang satu yang konten yang sepatutnya kita view. Jadi kita tak publickan dia, kita unpublickan dia. Jadi berkongsi, kita berkongsi hanya melalui link sahaja. Itu macam student cikgu untuk berkongsikan tugasan mereka. So mungkin tajuk dia mungkin khidmat masyarakat ke. So banyak konten yang buat khidmat masyarakat, tajuk-tajuk yang menggunakan tajuk yang sama. Jadi kita suka nak mengenal pasti mana satu yang video yang student yang tersebut tu hantar. So inilah fungsi yang kita akan guna untuk unlisted. Maksudnya student tu akan berkongsi saja link ni pada cikgu. Cikgu direct tekan link akan terus pergi kepada dia punya konten. Okay cikgu Boleh cikgu okay, so public ni open lah. So private. Okay so clear pada bahagian save and publish ni. So schedule ni kalau katakan untuk set lah schedule time untuk public, so boleh, tak ada masalah. Okay, ada certain masa saja cikgu nak publickan video, so bolehlah set di bahagian ni schedule ni Ni memang simple je. So bahagian ni bahagian polisi sajalah, polisi untuk pihak YouTube. Boleh selepas ni pun boleh, cikgu pun boleh ni lah, boleh cuba tengok balik, review balik mana yang polisi-polisi YouTube yang sepatutnya kita kena follow. So sebenarnya kita akan tekan save. So kita akan keluar paparan macam ni lah. Ni kalau kita nak share link apa semua. Ni kalau kita nak share link pada boleh. Okay, yang ni cikgu boleh copy ataupun klik di sini lah, copy video link. Kita copykan kita punya content. So kita close. So kita boleh nampak yang tadi lah. Okay, contoh satu. Okay, contoh satu. So kita maksudnya video kita dah upload lah. Kalau nak view on YouTube, kita cuba. So macam ni dah contoh dia. Okay cikgu Okay, seterusnya ini bahagian yang tadi yang bahagian yang manage video tu. Saya keluar balik. Setakat ni okey cikgu untuk upload video. Untuk upload video okey Okey. Okey tak ada ni. So ini bahagian yang home kita, home channel. Tadi bahagian customize channel. So sekarang manage video. So manage video ni adalah kita punya channel content lah. Content yang kita dah upload apa semua. So kita boleh tengok di sini ada video visibility ni. So ini pun boleh ubah balik lah, boleh ubah balik private. Tak ada masalah. Registration ni tak adalah sebab kita ambil tadi yang tak ada masalah. Untuk restriction ni memang tak ada. Kita tak setkan. So sebarang view nanti dia akan dipapas sini contohnya. Tak banyak video So, siapa yang ada video yang banyak content view, bagi bagus kalau ada, cikgu ada video nak share bahagian komen, kita boleh share sebab kita mungkin orang boleh tengok macam mana contoh video yang betul-betul yang fully trust yang channel yang boleh digunakan. GPM memang ada banyak video Encik Daus.
Kalau tu Dia orang baru-baru ni dibuat untuk pemilihan toko nilam. okey yang untuk pemilihan thumbnail video kan. Itulah Ya. betul sebab sekarang ni banyak macam itu macam pemilihan toko nilam tu pun macam untuk share link tu pun boleh pakai salah satu cara kita akan gunakan untuk unlisted ni lah, untuk kita hantar kepada pegawai yang tu, untuk kita hantar link sahaja unlisted supaya video tu memang terus direct kepada kita punya content. Kadang dia akan pergi pada kalau public ni dia terlalu besar dia punya ni, takut mungkin ada takut kita tersalah view channel konten yang lain. So untuk bahagian ni pula kita boleh tengok kalau kita untick sini ni. So ni bahagian untuk manage video ni, kita boleh tengok kita punya profile lah, dashboard. So kita punya dashboard berapa mungkin ada ni 2 orang ni kan. Kita punya subscriber kita apa semua. So kita ada content tu yang bahagian tadi lah. So playlist ni dashboard bahagian dashboard. So analytic komen lah. So boleh terus seterusnya Okay, untuk komen untuk konten kita tengok untuk kita tengok editing komen, untuk kita disable komen, untuk kita disable komen ataupun kita nak filter komen Okay, kalau tengok sini boleh untick pada video kenaan video. Lepas tu kita boleh ambil edit kita ambil komen. So dia akan ada beberapa option lagi lah, allow all comments, to hold potentially inappropriate comments for reviewer, ataupun hold all comment for reviewer, ataupun disable comment terus. So ni ada antara option yang kita boleh buat untuk bahagian komen Kalau allow semua boleh komen ataupun disable maksudnya tak boleh buat komen di kita punya video, ataupun hold all comment ataupun yang hold ni kita sendiri yang dia hold dulu, so kita akan publishkan komen tu. Kita akan benarkan untuk komen tu, kita akan pilih sendiri sama kat yang atas ni dia cuma berbeza dia punya kategori saja. So mana dia akan hold dulu, so kita sendiri akan pilih mana komen-komen yang kita nak publishkan dalam kita punya konten. Okay, untuk bahagian video ni kita ada details, analytics, komen, yang ni lah. So yang ni details ni tak ada apa, details tu yang sama je macam tadi masa kita nak upload. So kita cuma edit, untuk kita edit balik je. Okay, untuk analytics ni, analytics untuk kita tengok reviewer kita lah sepanjang sebulan. Ni untuk video konten ni sahaja So view 1 yang tadi yang masa saya buat percubaan tadi, ni kita punya ni bahagian analitik untuk kita tengok views berapa masa tengok, subscriber berapa. Ni pada bahagian-bahagian dia. Dah nampak So ni editor tak ada pun tak ada apa, ni untuk kita elemen video tu tadi masa kita upload tadi. So ni komen Satu saya kata kalau ada yang nak share macam mana dia uruskan bahagian komen ni lagi bagus sebab tak banyak, saya memang tak ada komen tu. Kalau ada yang macam mana dia nak berkongsi macam mana dia managekan bahagian komen untuk dia filter tu, mungkin ada yang aktif dalam YouTube ni, boleh kongsi kita nak santai saja untuk kita berkongsi saja apa yang masing-masing yang pengetahuan masing-masing lah. Mungkin ada yang lebih macam mana cara dia manage bahagian komen ni. Okay, untuk bahagian menu pada sebelah kiri ni pula,
Kita tengok ada analitik juga, komen. Yang ini analitik hanya untuk video ni saja, konten video ni sajalah. Untuk video ni saja analitik. Okay, untuk analitik sebagai ni, dia menggambarkan keseluruhan konten kita. Dia menggambarkan keseluruhan konten kita lah. Pada analitik sebahagian dashboard ni lah, sebelah kiri ni. So yang ni semua video kita dia akan direkodkan di bahagian sini lah, untuk analitik di bahagian sini. Yang ni pun cikgu semua boleh gunalah untuk sebagai profile lah. Profile kalau kata memang banyak subscriber, memang banyak viewer, ni pun boleh jadikan kita punya profile yang di mana konten-konten kita memang ramai yang view. Profile tu maksud saya profile kita lah, profile diri kita. So kita nak menunjukkan yang memang banyak yang view untuk kita punya konten. Ni untuk keseluruhan video lah. Dia akan paparkan semua analitik untuk keseluruhan konten kita, keseluruhan video. Yang tadi tu pada video tu dia memaparkan video tu saja. So boleh juga lah bahagian analytics. Ada nak tanya ke bahagian ni? Ataupun ada nak share yang channel punya, kalau boleh kita berkongsi lah cikgu berkongsi apa semua, sebab lagi kita nampak lagi view yang lebih jelas, view keadaan yang berbeza, persekitaran yang berbeza. Mungkin saya punya channel berkeadaan macam gini, mungkin cikgu punya berkeadaan lain. Jadi kita nak tengok view yang berbeza, macam mana analitik ni dijalankan, so macam mana menguruskan komen. Kalau dapat berkongsi lagi bagus lah, untuk sebagai berkongsi saja, kita berkongsi untuk kita tengok kan. Daus, ada soalan. Ya. Ada cikgu yang tanya, boleh ke buat duit dengan YouTube? Sila jawab. Buat duit dengan YouTube buat duit YouTube ni dia memang ada beberapa polisi ya. Saya ada kenal juga beberapa orang, tapi yang ni pun saya tak pasti sebab saya pun tak pernah cuba. Sebab tak silap saja pada start tahun ini untuk YouTube yang bayar tu, dia tertakluk kepada satu-satu konten saja. Maksudnya kalau katakan cikgu buat tentang kereta, so channel tu memang tentang kereta saja, tak boleh nak campur kereta, lepas tu nak letak motor, lepas tu kita nak review basikal. Ni kalau contoh review kalau kita review kereta, memang dia syaratkan polisi yang baru, means channel tu memang pasal kereta saja. So dia dah tetapkan beberapa polisi lah. Tapi kalau bab duit tu memang kita tak nafikan, memang ada kalau subscriber yang banyak mencapai tahap yang ditetapkan, memang iklan mula masuk. Dan sebenarnya duit tu adalah kita sebabkan bila subscriber banyak, orang banyak tonton kita punya konten, kita punya channel, so iklan akan mula masuk kita punya channel. So duit tu daripada itu sebenarnya. Lepas tu dan yang saya faham lagi satu, untuk iklan yang masuk, untuk viewer dia tak boleh skip ads untuk iklan tu. So kalau dia skip ads, dia tak dapat. Ni yang saya faham lah, yang saya yang polisi yang baru lah, polisi yang baru. Yang pertama tadi dia konten tu hanya untuk satu konten sajalah, so tak ada campur-campur konten. Kalau katakan untuk entertainment, so entertainment mungkin komedi apa semua tu tak ada masalah. Kalau katakan kita nak buat review pasal telefon apa semua, so means berdasarkan konten tu saja. So yang keduanya yang tadi tu yang saya faham, bila subscriber kita ramai, means maksudnya ramai yang tengok kita punya channel, jadi iklan akan mula masuk. Iklan-iklan MACD, iklan-iklan macam-macam lah, iklan-iklan Netflix, dia akan mula masuk. Dalam kita punya konten, dan di situ sebenarnya kita punya duit.
Dan ada di situ kita punya ada duit. So tak salah saya syarat dia yang untuk viewer tu, untuk iklan tu tak boleh skip ads tu. Yang ni saya tahu bukan apa sebab kalau kita tengok dekat FB, yang mana yang memang YouTuber lah, mana kita tengok kat FB YouTuber memang diorang sarankan kita tengok iklan tu. Memang kita tengok iklan tu sebab dalam 5 second, 6 second, yang paling tinggi pun saya dalam 10 ke 15 second dia memang minta kita tengok supaya diorang dapat pendapatannya daripada situ. Sebab bila kita skip ads iklan tu, diorang tak dapat. Dulu beza, dulu kita skip ads kan memang diorang akan dapat juga bergantung pada subscriber tu lah. So sekarang ni polisi baru memang kita tengok ramai lah yang YouTuber dia minta kita sebagai viewer, minta kita supaya kita melihat iklan yang dipaparkan di channel diorang tu, di konten diorang, di video tu. Lepas tu seterusnya dari segi sumber tu saya tak pasti. Yang tu mungkin cikgu boleh subscribe kalau betul-betul serius, boleh subscribe yang ni sebenarnya YouTube ni free. Yang free ni tak banyak sangat polisi yang ditetapkan dan tak banyak features yang kita boleh guna. Dan kalau betul-betul nak buat, boleh yang ambil yang YouTube Premium tu, yang tu lagi banyak features yang diterangkan lah yang boleh kita guna. Dan mungkin dari segi untuk menjana pendapatan daripada YouTube tu memang kena ni lah yang premium punya lah. Yang ni pun tak pernah cuba lagi. Sama tak macam di Facebook, di Facebook pun kita boleh menjana pendapatan. Facebook ni Facebook pun sama, kita sama tak dia bergantung kepada reviewer kita dengan kita punya batch kita di Facebook. Dia di Facebook tu kalau kita buat live streaming Facebook tu, dia memang ada batch dia tertentu lah yang kita ni sebagai untuk menjana pendapatan sendiri, dia ada batch. Yang tu pun saya ada masa tu kita tunjuk lah untuk yang batch tu. Dia ada batch-batch dia, mungkin ada member, ada yang founder Facebook, ada yang memang sponsorship, dia ada batch tu. So duit tu memang tak nafikan, memang boleh buat. Lepas ni cikgu-cikgu bolehlah try. Boleh try. Satu saya kata sebab kalau mana yang channel yang ada yang memang banyak review, boleh share. So orang cikgu kalian boleh tengok, kita boleh tengok sama-sama macam mana keadaan berbeza yang YouTube yang cikgu yang dah buat sama ni, reviewer macam mana apa semua. So kita boleh tengok lah keadaan yang berbeza, yang tu sebenarnya penting sebenarnya, keadaan yang berbeza. Sebab yang ni boleh teknikal lah. YouTube ni memang teknikal. YouTube, Facebook dia memang saya boleh katakan di bahagian yang teknikal. Sebab mungkin saya berkeadaan lain, mungkin cikgu berkeadaan lain, dia punya environment dia, yang tu sebenarnya kita nak berkongsi sebenarnya benda ni. Kalau ada lagi bagus, memang saya lalukan cikgu berkongsi. Okey Daus. Okay, ada soalan lagi Tapi buat dia tu memang betul lah, tak ada nafikan boleh, cuma memang kena cuba sebab sebenarnya ada beberapa trik. Ada soalan cikgu? Ada soalan lain cikgu? Ada apa-apa yang cikgu nak tanya boleh? Siapa-siapa nak try, boleh juga try lepas ni. Ya, boleh kita boleh berkongsi apa semua. Sebenarnya ada juga cara untuk kita tingkatkan subscriber kita ni, untuk kita upkan kita punya review kita. Sebenarnya memang ada trik-trik yang mungkin itu selalunya lebih kepada orang panggil digital marketing. Yang tu memang akan diajar lah. Kalau cikgu-cikgu berminat, boleh start dengan situlah, start dengan FB Ads, macam mana kita nak tingkatkan kita punya viewer, kita punya audience, macam kita nak tingkatkan kita punya subscriber, macam-macam. Itu semua memang ada sekarang, ada banyak dah yang kelas-kelas yang media sosial yang ada memang banyak. Macam digital marketing, macam mana kita nak buat nak tarik audience melalui Instagram, TikTok, YouTube. Yang tu semua memang itu satu part yang lain. Kalau kita betul serius, memang yang tu kita kena pergi belajar. Kalau cikgu betul-betul serius nak buat konten, nak buat channel melalui YouTube, bengkel-bengkel macam gitu memang kena hadir, memang kena attend untuk
untuk kita explore lebih lagi. Sebenarnya mungkin ada trik lagi yang dalam ni yang mungkin saya tak explore habis, ataupun sama juga di Facebook kadang ada trik-trik macam mana kita nak explore Facebook kita yang kita pun sebenarnya kita tak tahu ada function ni, ada function tu, ada fungsi untuk ni, fungsi untuk ke sini. Yang tu sebenarnya memang sebab kelas dia sediakan sekarang ni macam dah mudah, cuma kena hadir kelas je. Daus, ada satu lagi soalan dari Cikgu Azri. Ha. Satu akaun Gmail untuk satu channel sahaja ke? Itu soalan dia. Satu akaun Gmail tu boleh create satu channel sahaja ke? Encik Asri, betul tak? Satu akaun ini Ya, betul. create, Itu soalan dia. Tak apa, nanti saya tengok yang tu sebab setakat ni bila kita login, bila kita tengok tadi bila kita login kita punya akaun YouTube tadi, ini akun Gmail ke akun YouTube? Guna akaun Gmail, satu akaun Gmail. Untuk berapa channel boleh? Dengan gunakan satu akaun Gmail tu, kita boleh create melebihi satu channel ke atau hanya boleh create satu sahaja? Boleh melebihi satu channel? Okay, kalau kita tengok tadi macam kita bila kita login tadi, bila kita sign in, kita login, dia akan terus pergi pada kita punya channel So kalau kita tengok pada menu ni, memang kita boleh create satu channel saja untuk satu account. So biasanya kita kena switch lah kalau kita ada account Gmail yang berbeza, kita kena switch ke account yang lain lah. Boleh sebab kita tengok tadi bila kita sign in, dia akan terus pergi kita punya channel. So dia akan terus pergi kita punya untuk akaun satu channel saja. Untuk bahagian ni memang kita tak ada tip untuk kita create channel kedua ke, channel ketiga ke, tak ada. Memang tak ada, kita tak jumpa. Maksudnya satu akaun untuk satu channel. So kalau kita ada akaun yang berbeza, kita boleh switch akaun. Yang ni kita boleh switch kita boleh add account, kita akan switch, dia akan pergi pada channel yang tu. Boleh? Maksudnya satu account, satu channel. Kalau katakan nak berbeza, nak ada account yang berbeza, kena create satu lagi account. So akan satu channel lagi. Jadi satu akaun Gmail boleh melebihi satu channel, boleh Tak. Dia satu account, satu channel. Sekiranya nak create satu lagi channel. Okey, kira nak create satu dengan gunakan satu lagi account. Dengan gunakan satu lagi akaun, tak boleh guna akaun yang sama. Tak boleh, untuk channel untuk satu je. Encik Asri, dah dapat jawapan? So kalau katakan ada channel lain, nak ke channel lain tu kena switch account lah. So kita akan add lah account lagi, kita tutup account, kita add. So kita boleh masuk lah account kita yang selainnya. Okay, untuk saya tadi sebab ada orang saya nak tambah sikit macam kita upload ni, sebenarnya bahagian ni dia ada lagi satu ruangan lah, ada lagi satu menu, dia panggil, setiap saya dipanggil publish post. Okay, untuk publish post ni kita boleh create post dengan kita boleh add image. Tapi untuk features ni dia akan open bila kita mencapai 1k subscriber. Dia akan keluar satu lagi untuk bahagian ni cikgu ada yang dah ada 1k subscriber boleh share lah. Kalau mana yang dah ada menu, dia ada lagi satu menu kat bawah ni. Dia panggil publish post, tak silap saya lah. Publish post tak silap saya. So dalam post tu
kita boleh upload image dengan kita boleh buat posting macam kita buat dekat Facebook. Kita boleh upload image dan posting. Sekarang ni memang tak boleh. Sekarang ni kita tak boleh nak upload image sebab format yang dibaca, saya nak cakap tadi saya ulang balik format yang dibaca hanya format video saja. Kalau kata kita ambil image, dia memang tak dapat balik ke format cikgu clear tapi anda kata cikgu mempunyai 1,000 subscriber, tak silap saya dia akan keluar lagi satu menu kat sini. Bahagian upload ni dia akan keluar lagi satu menu kat sini untuk publish post. Tak ada contoh publish post ni. Sekejap saya tengok Wiser. So ni contoh-contoh yang orang buat reviewer mana-mana cikgu pun kita boleh carilah di dalam YouTube untuk ambil orang kata sebab pasti untuk sebagaikan permulaan create content tu bolehlah tengok mana-mana dulu channel untuk kita ambil idea apa semua. So, saya nak tunjuk yang publish post tu. Kadang ada juga yang dia publish image video info, kebanyakannya video. So tak lupa dia akan kita boleh upload image. Sekarang ni memang tak boleh sebab kita tak belum capai dia punya standard dia. So kalau macam nak buat duit tadi tu yang katakan nak buat perjalanan pendapatan melalui YouTube tu pun kalau untuk at least minimum 1k subscriber juga 1k subscriber juga dengan 4,000 jam view. Okey, itu requirement untuk minimum 1k subscriber dengan 4 jam view. Untuk kalau nak menjana pendapatan satu kadang kita kena expo lagi, kena pergi expo, kena hadiri beberapa kelas lagi untuk kita lebih mahir untuk kita create. Dan ini betul-betul serius kita create content yang betul-betul serius untuk menjana pendapatan daripada YouTube. So sekarang ada nak tanya ataupun ada berkongsi. Kalau berkongsi lagi bagus kalau kita berkongsi. Contoh macam create ni ada yang memang dah boleh upload post, publish post ke apa ke. So kita tak tahu mungkin kalangan cikgu memang ada yang aktif YouTuber. Ada soalan lagi cikgu? Bolehlah tanya. Ada kalau tak ada saya cuma yang nak share untuk kita buat yang atas banner banner ni yang atas banner ni kita panggil YouTube channel art yang banner ni. Yang banner ni kita panggil dia YouTube channel art. Jadi kalau untuk memudahkan untuk macam untuk post, jadi saya post ataupun untuk klik yang mudah size apa semua design tu saya cadangkan cikgu guna Canva ataupun Adobe Spark yang ni semua online maker cikgu boleh sebab dia dah memang dah ready cuma kita tinggal design dan kita download dan kita upload di kita punya channel. So ini online maker Canva dengan Adobe Spark. So kita tengok Canva, kita tengok Canva. Okay, Canva ini Canva. So kalau pilih URL dia www.canva.com.
Yang ni macam Google kalau cikgu nak sign up lah. Sebab saya selalu kalau online maker ataupun online yang kita download apa semua, saya akan link je dengan Google account Lagi senang macam kita ni kalau nak sign up pun sama, sign up Google account ataupun nanti login pun guna je Google account ni. So kita dah masuk bila kita login kita akan pergi untuk buat YouTube channel art tu ingat YouTube channel art tu dia istilah dah YouTube channel art, tapi kita nak faham dia adalah banner kita punya channel banner. So cikgu semua nak buat ini secara ikhlas cikgu pergi pada dah sign up tadi, kalau ada Google account sign up guna Google account, lepas tu login guna Google account. Dia pergi pada template, dia nampak template, pergi pada YouTube channel art. Okey, cikgu nampak template YouTube channel art. Okey, ni design yang memang dah ready, dan cikgu nak edit boleh. Banyaklah template dia untuk kita letak kita punya banner channel. Ataupun nak create sendiri, bolehlah ambil create blend YouTube, create a blend YouTube channel art. Ni mana blend lah. Kalau katakan nak macam tu, nak ambil yang ready made ni pun boleh, tak ada masalah. So kita semua design dia tak boleh nak ubah sangat dengan contoh kita ambil ni okay. So use this template. Okay, pada bahagian ni cikgu boleh nampak kalau nak buat ada perubahan ke ataupun nak ni edit nama, klik saja. Nama boleh tukar Okay. Dah. Baru tadi dia makan. Sedap. Okay. So ingat juga kalau katakan nak buat YouTube channel art tu, kita boleh guna Canva online saja. Lepas tu boleh pilih pada template, boleh pergi pada YouTube channel art. So dalam tu memang banyaklah yang template dah ready made apa semua. So cikgu pun yang ready made pun cikgu boleh buat perubahan Terus ulang balik YouTube, template, YouTube channel art. Okey ni yang ready pun banyak lah. Tapi ready ni dia akan ada watermark lah. Watermark daripada Canva. Untuk watermark dia akan ada watermark Memang kalau ada watermark tu sebenarnya tak ada masalah lah, sebab kita pun memang guna account free. Tapi kalau kita cuba ready, ini yang dah template yang ready kan. Okay. Ini ada yang watermark memang sesuai ni pun boleh nampak nak tambah teks apa lagi, boleh lagi ada lagi kelihatan lain itu berdasarkan kreativiti lah masing-masing supaya nampak lebih menarik lah. So macam ni tadi memang
So background, template ataupun ada nak upload untuk ke bahan kita sendiri. Ini template, text. So boleh tengok So kalau katakan dah lepas edit, boleh download. Di template ni ada yang free, ada yang membayar sebab features ni pun ada yang free, ada yang bayar. Kadang ada yang ada watermark. Kalau kita nak buang watermark tu, kita kena subscribe lah dia punya gambar pro ni. Tak silap saya monthly ataupun bulan. Sebab dulu saya banyak guna untuk design sebenarnya. Gambar ni memang saya subscribe lah untuk design lah. Sebab dia banyak cikgu dia design dia memang banyak untuk poster macam-macam. Jadi saya tunjuk, kalau untuk ni saya tunjuk yang ni dulu. Untuk buat YouTube channel art ni, banner ni, so cikgu boleh ubah template yang sedia ada, boleh ubah ataupun nak buat template yang baru ataupun nak letak image yang baru, boleh. Sebab yang penting template yang ni, size ni memang dah ikut YouTube punya spesifikasi yang ni lah. So tak ada masalah. Contohnya kalau katakan kita ambil template YouTube channel art. Okay, kita ambil blank maksudnya kita nak create sendiri kita tak nak guna template sekadar, kita nak create blank Jadi size ni, size yang memang dah mengikut spesifikasi YouTube lah. Jadi tak ada masalah. Boleh dia decide guna letak teks apa semua. Lepas tu selesai, download, save dan kita upload ke seperti yang saya tunjukkan sebelum ni lah, untuk kita buat banner YouTube tu. Dekat sini pun cikgu pun boleh banyak sebab sebenarnya saya memang ada subscribe kat untuk pro punya gambar ni sebab untuk design. Sebab tu memang banyak agak untuk saya buat template. Dan cikgu banyak pun memang banyak lah untuk buat Instagram story, Instagram post, Facebook cover, memang banyak lah. Yang ni saya tumpukan pada YouTube channel art saja. Yang lain ni cikgu boleh service sendiri. Boleh tengok macam application macam untuk buat marketing, poster, flyer. So kita tengok satu Facebook post. So memang dah ready cikgu Rasa terlepas kami ada buat tu khusus untuk Canva, tapi masa tu guna phone kita tak guna komputer pun. Masa terlepas saja kami perkenalkan gambar ni untuk guru GPM juga rasanya. So inilah, tapi untuk hari ni saya tunjukkan YouTube channel art di mana tempat cikgu nak buat untuk channel banner lah. Di sinilah home, ataupun tadi kita guna Adobe Spark. Adobe Spark pun sama je. Kita pilih template dan semua dah ready. So pada untuk bahagian ni, okey clear So kalau cikgu dah pilih template ni, memang size dia memang dah ikut YouTube punya spesifikasi lah. So tak ada masalah, kita tak payah nak adjust lah. Tak perlu nak buat edit lagi. So kita edit pada sini dan kita download. So kita terus saja boleh guna lah. So ni saya berkongsi je cikgu Saya berkongsi di mana platform yang mana cikgu boleh buat untuk buat YouTube channel banner. Atau kita panggil sebenarnya nama dia YouTube channel art. So banyak lagi lah macam Adobe Spark Adobe Spark pun sama, dia sama je. Kita boleh ambil Adobe Spark, tip social video, dia sama.
lebih kurang je dengan, sebab dia online ni selalunya dia tak macam yang berat sangat lah untuk kita edit. Kalau cikgu nak mengedit sign daripada ni pun boleh juga, maksudnya nak guna apa, Adobe Photoshop ke apa ke, tak ada masalah tak. Cuma memastikan yang macam yang saya tunjukkan tadi, size area ataupun area save tu ikut spesifikasi seperti yang dicadangkan oleh YouTube lah. So ini pun sama, kita boleh start sign up, sign in, dia konsepnya sama. So dia dah ada ni lah, dia punya size, custom size, brand show, presentation, Facebook post. So ni pun kalau cikgu-cikgu ada masa nak survey tentang design, ni pun boleh kan kita belajar design secara simple untuk create design. So macam ni kita nak buat YouTube punya design pun sama juga macam gambar tadi. Dia macam ni, dia lebih ni lah, kita lebih nampak cara template. So cikgu-cikgu boleh ni lah, boleh cuba survey. Ini saya kongsi saja. Tapi untuk menggunakan dia punya fully features dia memang ada bayaran yang digunakan lah. Sebab sebelum ni saya memang bayar. Saya memang ada design untuk lebih kepada flyer, poster ni. Saya guna kat sini saja. Memang menarik, memang cantik. Design dia memang best lah, memang nampak model, tengok memang nampak elegan, ada yang nampak elegan apa semua model, memang untuk poster memang best. Tapi ini kita guna untuk YouTube channel art Okay, so upload lah, untuk bahan upload. Untuk bahan upload, saya tak pastilah cikgu nak klik macam mana bahan tu. Ada yang nak post sebab saya selalunya kalau untuk macam slide lah, untuk slide sama ada saya akan buat slide image, lepas tu saya akan convert dia kepada video, so saya akan upload lah, itu kalau slide lah. Ataupun kalau kita macam cikgu nak mengajar, ada slide tapi masih nampak view kita, ataupun nak nampakkan kita punya view, nak nampakkan kita punya slide, kita cakap, selalunya saya akan guna screen recorder lah, screen recorder, ataupun kita boleh guna saya tak pasti, saya lupa kita buat dulu screencast. Okay, screencast ni kita nak, tapi ni pun untuk fully features dia memang kena bayar juga Kalau untuk free ni tak silap saya dia benarkan untuk 15 minit saja. Okay, untuk screencast ni dia akan bagi kita slide dengan, saya ada saya tunjuk saya cuba tunjuk macam mana. So macam ni lah. Okay, ni slide. Saya pernah install, saya cuba tunjuk screencast on market ni kalau kita nak buat bahan untuk buat slide apa semua, untuk kita uploadkan kita ke dalam channel YouTube. So cikgu boleh nampak yang saya tunjuk ni? Boleh nampak ke? Boleh, ada siapa respon, boleh nampak tak? Frame, webcam. Boleh nampak kan? Boleh siapa respon tak? Okay, kalau tengok kat sini,
dia ada screen, webcam, both ataupun both ni screen sajalah untuk kita paparkan slide, untuk kita rekodkan slide kita. Nampak. Nampak kan? Okey, terima kasih saya tak pasti boleh nampak ke tak. So nampak so ni untuk orang kata internal record lah, kalau saya panggil dia sebagai internal record lah. Kita guna kat laptop, kita up slide, so kita record, so untuk bahan PDP, untuk cikgu memang sesuai lah kalau kita guna ni, memang sesuai sangat. Tapi untuk yang free ni dia bagi, tak silap saya max time 15 minit saja, 15 minit. Tapi kalau katakan untuk guna lebih, boleh update ke yang berbayar punya lah. Okay, kita tengok menu ini simple je. Kita tengok menu, screen dia ada webcam sahaja. So ni webcam, dan kita ada both lah. So maksudnya kita ada webcam dengan screen. Sambil kita present, kita ada slide. Ini yang outsource lah, maksudnya guna screencast automatic. So kalau katakan siapa yang guna Windows 10 boleh cuba screen recorder. Screen recorder pun dia sama juga fungsi dia. Untuk kita record secara internal, kita paparkan slide, so kita present, then dia akan automatic save secara video. So bahan tu kita boleh upload ke YouTube kita. Itu kalau untuk PDP lah, memang sesuai sangat untuk guna ni. So saya cuba tunjuk yang ni, saya tutup dulu. So ini cikgu boleh browsing screencast automatic. Boleh browsing sendiri, boleh download. Free kalau nak upgrade punya pun, kalau memang memerlukan untuk upgrade, memang tak ada masalah untuk upgrade pun, sebab kita memang pakai dan memang kita memerlukan, dan memang untuk memudahkan kita. Benda ni memang memudahkan. Ataupun nak cuba dulu dalam tempoh masa 15 minit tu pun boleh je pakai free. Dia tak ada limit pakai, cuma max time tu je dia 15 minit. Ataupun dia ada features yang dia sekat lah. So saya tunjuk yang screen recorder kalau katakan pakai Windows 10 ke, dia ada Microsoft Store tu. So dekat Microsoft Store ni boleh carilah, macam kita download dekat phone lah, screen recorder. So ni salah satu apps yang saya download daripada Microsoft Store. Dia sama juga, dia full screen ataupun custom, ataupun custom ni size yang kita nak lah, size view yang kita nak. Dia sama juga, kita akan record. So setting, dia simple je, dia tak ada setting apa pun. Cuma untuk video, ni video, ni audio, ni untuk video. So close, dia akan memang akan dia jadi screen recorder lah. So contohnya kita record satu kita cuba tengok. Ini so kalau on video webcam, dia akan keluar lah webcam. Untuk custom, so dia certain area saja yang kita nak lah untuk recording area, untuk slide apa semua. Kalau katakan full screen lah. So kalau katakan ada webcam, ada full screen, so kita nak record, kita boleh record lah. So to record kan kita boleh on kita punya slide untuk apa, untuk bahan PDP memang sesuai lah, tak ada masalah. So selepas record dia boleh ni lah, boleh stop. Dia akan terus bawa kita punya ni. Boleh nampak video saya bagi contoh. Okay, ni contoh video yang kita record ke. Video ni terus boleh upload ke channel kita. Ni memang mudah. Ni bagi saya ni adalah salah satu cara yang simple lah, yang bagi saya panggil dia internal record je lah. So kita tak memerlukan banyak sangat equipment. So, untuk first
Yang ni memang kaedah ni memang sesuai lah. So ni yang ni saya baru cuba, yang ni saya tak pasti dia ada features yang berbayar ataupun tak, tapi memang ni apps yang free lah. Apps free daripada Microsoft Store, boleh ambil, cikgu-cikgu boleh download, boleh try, boleh cuba untuk record, dan dia memang boleh support sampai 4K. Yang macam tadi tu, yang Chromecast tadi tu, dia saya silap saya sampai HD saja, dia sampai 1080, lepas tu max time 15 minit. Tapi mana-mana pun sama je, dia mudah je. Boleh pakai mana-mana, tak kisah. Apa software kita pakai, apa aplikasi yang kita pakai, tak ada masalah. Jadi, apa yang kita hasil dia tu, kita dapat dan hasil dia tu sama seperti apa yang kita nak. Itu saja. So, yang ni, cikgu boleh download lah daripada Microsoft Store, boleh download screen recorder. So, free lah ni, free base, tak ada masalah, free. So, bila record dia akan terus pergi pada file yang kita. So ni pun dia dah memang, kalau tengok dia dah, tak salah saya dia dah format MP4, MP4 format, MP4. So tak ada masalah untuk kita terus upload ke channel kita. Mungkin kena edit sikit depan dengan belakang je, sebab kita nak tekan record dengan stop tu je. Kena buang sikit depan dengan belakang, yang buang depan tu kita pun boleh editor, boleh buat editor dekat yang simple dekat YouTube tu. So sama juga kalau macam cikgu nak buat slide, gambar-gambar slide, menggunakan aplikasi lain seperti Movie Maker ke ataupun video editor ke, pun sama, kita save dia sebagai video. Untuk kita upload ke channel YouTube tu, kita save dia sebagai video. Cikgu boleh saya berkongsi ni? Ada yang lebih advance lagi bagus lah. Kalau ada yang lebih advance, dia guna in-out sound, ataupun mungkin dia guna OBS ya, untuk guna OBS untuk dia berkongsi dia punya live. Tu pun lagi, itu yang pada yang tahap yang lagi teknikal lah. Yang ni cuma sekadar simple, kita buat untuk slide, then untuk kita running slide. So untuk kita upload. Ni salah satu dia lah. Salah satu yang saya kongsikan. Screen recorder dengan screencast. So saya rasa ada apa-apa? Saya rasa sampai situ je perkongsian saya. Ni contoh lah, contoh yang dulu ni. Ada yang nak berkongsi juga macam mana dia buat rakaman, macam mana dia buat apa, dia buat record untuk dia upload ke channel. Mungkin ada nak bagi perkongsian lagi bagus lah, sebab lagi yang tadi tu saya kongsi yang simple saja sebab nak buat teknikal untuk online ni mungkin agak susah sikit lah untuk kita tak nampak sebab kalau kita buat secara bersemuka, secara on terus untuk yang lebih teknikal tu lagi mudah bagi saya lah, maknanya lagi mudah untuk kita tengok dia punya environment. So setakat ni macam mana? Ada nak bertanya ataupun nak kongsi cara merekod untuk kita jadikan bahan lah, untuk fokus kita pada PDP lah, untuk kita punya bengkel ni fokus kita pada PDP. Cuma bahan PDP macam slide macam tadi tu memang sesuai sangat untuk gunalah, untuk kita sharekan link tu dengan pelajar-pelajar, ataupun mungkin next year kita boleh bermula macam kaedah yang macam ni, bukan pada tahun ini saja, kita boleh secara berterusan untuk jadikan kaedah ni sebagai satu budaya. So kalau macam daripada Google Classroom, tak silap saya, kalau boleh record pun dia akan share link, tak silap saya. Ataupun macam Google Meet, dia akan hantar kepada drive, so kita akan download
video tu dan kita boleh juga upload ke YouTube. Kalau guna Google Meet pun kita buat record pun boleh juga kita akan save video tu, dia akan hantar melalui drive dan kita download dan kita upkan dia kepada channel lah. Sama juga kalau cikgu buat kelas online untuk Google Meet untuk record apa semua, lepas tu nak up ke channel pun itu pun lagi bagus bagi so student pun boleh tengok balik, dia boleh ulang balik apa yang kelas sebelum tu. So kita dah record dan kita dah up kepada channel. Sebenarnya banyak kaedah untuk kita guna dan banyak aplikasi, banyak software, banyak teknik yang kita boleh guna pakai. Cuma kita kena explore, kena tahu aplikasi yang sesuai. Sebab aplikasi memang banyak. Tapi kadang kita selesa yang pada aplikasi A, tapi aplikasi B ni pun tengok orang boleh buat macam okey tapi tengok keselesaan mana yang lebih sesuai. Macam saya kongsikan tadi macam Canva ataupun Adobe Spark, itu sebab bagi saya itu adalah satu platform yang paling mudah untuk kita buat editing ataupun nak buat design, terutamanya pada yang ni lah, YouTube channel art ni. So, saya cakap ni channel okey semua? Okey. Encik Daus dah habis? Saya rasa sampai situ je lah perkongsian saya. Saya lebih pada berkongsi saja Tak kata saya pandai pun tak, lebih pada berkongsi saja. Terima kasih Daus bagi pendedahan yang amat berguna pada kakak. So kalau ada, so sepatutnya kalau kita dapat berkongsi antara satu sama lain pun lagi bagus sebab kita kalau boleh kita nak santai je untuk penting ni. Betul. Ada apa-apa lagi cikgu ya nak tanya pada Encik Daus? Tak ada. Sekiranya tak ada, saya mengucapkan terima kasih kepada Encik Firdaus yang sudi meluangkan masa dia untuk kita pada pagi ni. Saya berharap kursus hari ni memanfaatkan cikgu. Ilmu ni cikgu bolehlah share dengan cikgu-cikgu lain di sekolah nanti ya. Sebab mungkin cikgu akan buat ladap kan. Bolehlah gunakan bahan ni untuk kursus nanti cikgu boleh buat di sekolah.